Ni lagi tinggi jawatan perkep, lagi besar syaknya. Kan? Bila suami tak balik seminggu dua di dalam kawasan di perbatasan, jangan-jangan ayat jangan-jangan tu. Hati-hati ya Puan Rosnah. Macam tu. Macam tu lah, tak contoh. Kan? Sepatutnya doakan yang baik-baik, sangka baik. Suami aku ni tak call tentu tengah beribadah, macam tu. Ni tak call ni mesti call orang lain. Jangan macam tu. Jadi kesabaran yang tinggi, rumah yang lapang. Pakaian yang cantik maksudnya apa? Akhlak yang baik, perangai yang baik, perilaku yang baik. Itu dia. Dan bila sebut pelita yang menerangi, ilmu pengetahuan yang tinggi. Kena belajar. Nak membezakan kita dengan orang lain, ilmu. Bak kata orang Negeri Sembilan, cantik taluk, pantai landai, tambik perahu, tepi kuala. Biarlah burukkan yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kena belajar. Ya? Kain songket, benang sutera, lilit sebalit buat seleb. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Macam tak sedap baby. Yang tadi okey pula. Tak stand kali boleh? Tidak stand lagi. Cubaan. Okey. Yang ni tak okey? Yang tadi lagi okey? Ke ni? Okey. Ni okey? Okey. Tadi tu macam bergema kan? Oh. Oh. Cubaan. Cubaan 1 2 testing. Testing 1 2 3. Cubaan. Cubaan 1 2. Cubaan 1 2. Okey. Boleh ada dua-dua sekali lah kan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara yang dihormati lagi dikasihi SSC Abdul Rahani bin alias Komander Brigade Sabah Pasukan Gerakan Am. Yang bahagia Puan Rosnah binti Zakaria, pengurusi Perkep Brigade Sabah Pasukan Gerakan Am. Terima kasih pegawai kanan PDRM. Begitu juga yang dihormati ACP Toipi bin Ahmad, Timbalan Komander Brigade Sabah Pasukan Gerakan Am. Pegawai kanan PDRM yang berusaha JK Masjid Khalid Al-Walid merangkap penganjur program pada hari ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur sangat-sangat kerana pada petang ini dapat kita bersama-sama dalam hari terakhir siri jelajah saya di Sabah untuk bulan Februari ini. Saya dah sampai di KK pada mulai Khamis lepas dan insya-Allah akan berangkat pulang esok, dan ini adalah merupakan program yang saya ingat ke-8, program ke-8, malam ni program yang ke-9 di Kampung Petagas malam ni yang last.
Siapa yang dah datang sini tak payah datang petagas dah, bagi orang lain pula. Jadi alhamdulillah pada petang ini kita berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jadi jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Dan bila bercerita tentang berintegritikah aku, soalan dia kan, soalan tu tak dapat saya jawab dia tuan-tuan. Makna soalan tu tanya kat diri sendiri, berintegritikah aku? Tapi nak tahu bagaimanakah sama ada kita berintegriti ataupun tidak, kalau kita lihat perkara ini telah pun diisytiharkan sejak diciptakan Nabi Adam AS lagi. Sesungguhnya tiada kuasa boleh membatalkan ketetapan Allah itu, seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalian tergamak kufur mengingkari Allah padahal kalian sebelum kalian lahir, ketika kalian mati, kemudian Allah hidupkan kalian, setelah itu dia mematikan kalian, kemudian menghidupkan pula kalian pada hari akhirat, akhirnya kalian dikembalikan kepadanya untuk diberikan balasan bagi segala yang kalian kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 28. Maknanya kita ni, hidup kita ni dihidupkan oleh Allah Ta'ala, dah ada peraturan dah. Bukan hanya menjadi PGA je, bukannya hanya menjadi anggota saja kita ni bertanggungjawab untuk ikut peraturan dan undang-undang. Sebenarnya semua manusia bila diciptakan tu dah ada dah peraturan dan dia akan dihukum berdasarkan kalau tidak melakukan perkara-perkara yang baik. Maka tu sebab dalam satu hadis Nabi sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Maksudnya penjara bagi orang mukmin maknanya apa? Ada peraturan yang kita kena ikut, ada the do and the don'ts kan. Macam duduk penjara tu, macam mana penjara? Penjara kan tak boleh keluar daripada biliknya tu. Kalau keluar pun ada kawasan tertentu je dia boleh pergi. Makan pun tak boleh pilih, bukan semua benda boleh makan. Apa yang dihidangkan tu yang dia boleh makan. Mana boleh banduan tu cakap, kalau boleh hari ni nak nasi ayam, nak kepak, tak boleh. Memang tak dapat lah. Apa yang hidang tu, itulah yang kita makan. Macam tu konsep penjara. Macam tu jugalah hidup kita. Bila kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah tentu ada peraturan. Kalau tidak, apa bezanya kita dengan makhluk Allah yang lain? Tu sebab Buya Hamka pernah sebut. Buya Hamka kata apa? Hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Bayangkan tu. Buya Hamka punya sindiran tu. Hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Tapi tak apa dia buat pun tak tahu. Macam sibuk sangat kera tu. Sibuk sangat dia patahkan kayu tu, ambil daun tu, buang. Tak tahu dia buat apa. Jadi nak bezakan kita dengan binatang-binatang tadi, hidup kita ada matlamat. Hidup kita ada peraturan dan undang-undang. Apatah lagi kita dalam badan beruniform. Apatah lagi kita di dalam organisasi yang memang mementingkan disiplin dan kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Maka Jibril pernah sebut kepada Nabi, berpesan kepada manusia, hiduplah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Cintailah, sayangilah sesiapa saja sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Dan perbuatlah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan dibalas dengan setiap perbuatan kamu. Itu janji Allah. Maknanya dah diberi akan amaran dah untuk kita ikut peraturan. Maka Islam menegakkan perspektif di terhadap integriti yang perlu difahami khususnya oleh orang yang beriman, iaitu adanya penghisaban, akan adanya kira-kira perhitungan yang akan dibuat apabila urusan dunianya nanti berada di dalam akhirat masuk. Allah akan kira. Atas dunia ni kita bekerja, tapi macam tak bekerja, Allah akan kira. Kita cakap kita ni pegawai kerajaan, kita penjawat awam, tapi kita ambil kesempatan dengan jawatan kita, mungkin pun akan dikira besok.
Setiap perbuatan kita akan dikira. Allah SWT berfirman, yang bermaksud tiap-tiap bernyawa pasti akan mati, dan barunya pada hari kiamat sahajalah disempurnakan balasan bagi kalian. Ketika itu, sesiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya telah beruntung. Dan ingatlah, kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Hati-hati. Kan? Jadi integriti ini adalah amalan bersikap jujur dan juga menunjukkan kepatuhan tanpa kompromi kepada prinsip dan nilai moral serta etika yang kuat. Dalam integriti integriti ini dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan tindakan seseorang. Perkataan integriti ini berasal pada perkataan integer, I-N-T-E-G-E-R. Dia berasalnya daripada perkataan itu. Integer yang merujuk kepada kekukuhan struktur binaan bangunan. Kekukuhan struktur binaan bangunan. Macam istilah kejuruteraan tu, integer ni, kekukuhan bangunan yang dibina tu, itulah istilah integer. Contohlah, kalau kita buat binaan bangunan, kekukuhan bangunan tu, contoh ada berapa tiang asas bangunan tu, katalah sepatutnya ada 10 tiang asas. Kemudian dalam 10 tiang asas tu, kontraktor ni dia buang 1 tiang. Asal tak dengar ke apa? Macam polik yang bukan masing-masing. Okey, kau kena tukar mic ke apa? Okey. Boleh? Okey. Okey ke tak boleh? Okey. Nak mana? Muka macam resah gelisah. Okey, tak test. Cubaan. Ustaz pakai ni Ustaz dia berdengung. Bila live berdengung. Oh ya, berdengung pula. Boleh Ustaz Boleh. Okey Ustaz, boleh. Okey. Ini ada gitar jadi. Okey. Alright. Sambung. Oh, baru dengar. Kena mula balik semula ke apa ni? Jadi istilah integer ni merujuk pada kekukuhan binaan bangunan. Katalah kontraktor tu dia buat satu bangunan, kekukuhan tu dia perlukan 10 tiang asas. Itu spek dia. 10 tiang asas. 10 tiang. Tetapi kalau kontraktor tu nak untung, dia buang 2 tiang asas, tinggal 8 saja. Bangunan tu tetap akan tegak terbina. Cuma mungkin ketahanannya yang sepatutnya bertahan selama 300 tahun mungkin dah tinggal 200 tahun. Mungkin. Ni contohlah saya bagi. Tak tepat tapi lebih kurang macam tu. Dan pada kontraktor yang tak beriman, dia akan cakap lah, tak apa, masa tu aku pun dah mati lah, dia kata. Tak ada siapa tahu pun. Tapi disebabkan 2 batang ni dia akan untung atas dunia ni banyak. Sebab dia menipu kos dia tu. Jadi memang, tapi pada orang yang beriman, dia fikir amanah, dia tak nakkan dunia ni, dia nakkan akhirat. Dia tak nak besok dia dipersoalkan. Macam kita bekerja lah kan? Kalau kita buat keputusan yang tak tepat, maka akhirnya kalau adalah kesan-kesan tu mendatangkan perkara yang tidak amanah, maka dia akan dipertanggungjawabkan. Macam orang pergi temu duga pakai kabel lah, payah sangat kan. Ada 10 calon yang kita nak ambil. Yang seorang ni tak layak pun. Dia layak, tapi ada yang lagi layak. Tapi kita pilih dia sebab ada surat kuning sampai ada surat biru sampai kat kita. Sila pertimbangan, ini anak saudara saya, dengar. Sila ni, contohlah kan. Maka kalaulah betul kita ambil dan ada pihak yang rasa diri dia patut dapat, tak dapat, dan rasa dia dizalimi, maka kalau dia tidak meredha perkara tu, maka dia kena jawab akhirat besok. Itu cerita dia. Pagi pejabat pos, dulu kita pejabat pos nak bayar bil.
Kita pejabat mana-mana, pejabat kerajaan, kita urus nak bayar bil. Dekat kaunter tu orang kampung kita. Dia mana? Apa? Nak bayar bil ni. Duduk, kejap aku panggil. Dia potong queue, orang tadi tunggu daripada tadi. Dia settle. Kalau ada orang lain tak reda, habis. Kena jawab. Dengan dia, dengan orang yang tu sekali kena. Ya. Panggil tak malah, macam sihat. Okey, dah ambil nombor dah? Dah, okey, tunggu Salah ni. Kenapa nak ambil kesempatan? Tu masalahnya orang kita ni. Lepas tu berbangga pula tu. Aku tengok ramai orang nasib baik ada member tolong. Bangga pula tu. Kalau benda macam tu pun tak jaga integriti, susah. Kan? Kita nampak benda tu macam tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya itulah dia salah satu bentuk integriti. Maka integriti ni dapat didefinisikan sebagai kejujuran, ketulusan, keutuhan dan kesempurnaan. Saya ulang balik. Maksud integriti, kejujuran, keutuhan, kekukuhan, ketulusan dan kesempurnaan. Macam contoh, kita naik kereta tengah malam, pukul 12 malam di KK, kan? Atau di Kinarut lah. Tiba-tiba nampak traffic light tu, siap ada kira-kira pula tu. 120 saat lagi. Dan tak ada kereta lain. Tak ada umat lagi nah. Memang 120 saat kita pandang kiri kanan, yang ada seekor lembu je tepi jalan tu. Lembu tu pun berhati. Macam dia menyindir lah, kau nak jalan ke tak jalan kata. Soalannya, adakah kita akan tunggu sampai habis 120 saat itu, ataupun jalan aja lah, kamera pun tak ada? Adakah kita akan tunggu atau kita jalan? Soalan saya tanya. Kita tunggu ke kita jalan? Berapa ramai yang tunggu angkat tangan? Berapa ramai yang jalan? Tak, saya tanya, berapa ramai yang tunggu? Kan? Tunggu sampai habis 120 saat. Okey. Berapa ramai yang jalan? Berapa ramai ada? Yang lain yang tak angkat tangan tu saya anggap dia menetap kat traffic light tu. Payah sangat. Kan? Jadi situ nak nilaikan, bila kita tengok tak ada pengawasan daripada sesiapa, mungkin kita akan buat. Cuma kita sebagai orang yang beriman, kita yakin traffic light mungkin tak ada isu dengan Allah Ta'ala, tak ada masalah. Tapi kita ni, isunya dalam hidup kita, Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan kita. Tuhan nampak apa yang kita buat. Macam kita tengok dekat kedai restoran tertentu, bila bosnya duduk dekat cashier tu, rajin dia mop, dia lap meja, kemah barang. Tapi bila bos dia tak dekat cashier, dia masih lagi rajin sebab ada CCTV. Jadi bos dia perhatikan dia. Jadi kita ni ada CCTV yang lagi terang ni. Ultra, Maha Ultra HD. Allah Ta'ala akan tunjukkan kat kita. Itu sebab kita kena jaga. Sebab hidup dalam dunia ni sementara. Bila kata hidup dalam dunia sementara, kita kena yakin dalam kesementaraan itu, maka kita kena buat yang terbaik dalam hidup kita. Sekarang ni kita punya kelebihan manusia akhir zaman ni, sekarang ni kan, kelebihan kita, kita gemar cakap tentang tiba-tiba. Tiba-tiba dah pukul 2. Tiba-tiba dah nak puasa. Tiba-tiba dah 2023. Macam selama ni tak sedar diri lah macam tu. Tiba-tiba. Kan? Tiba-tiba. Maknanya nak tunjuk apa tau? Cepat masa berlalu. Tak, tu tanda nak mati. Tu je sebenarnya. Kita ni nak makin dekat dengan kematian. Tanyalah diri sendiri kan. Saya pun macam baru semalam je kat universiti rasa macam tu. Tiba-tiba ayat dia. Tiba-tiba anak dah ramai kat rumah tu. Sambil-sambil balik ceramah tu, dah ramai anak macam tu. Sambil-sambil balik ceramah, tiba-tiba lah isteri kita lah
Anak kita dah naik pangkat kan, macam Tuan Abdul Rani kita pun dah berapa tempat dah pergi kan, sana sini lah, dah kat sini tiba-tiba tinggal berapa tahun je nak servis, mungkin macam tu lah kan. Pagi tadi saya camah kat custom, Tuan pengarah custom pun cakap dia tinggal berapa bulan lagi nak pencen. Ya, begitu. Bayangkan ayat dah tiba-tiba lah, baru hari tu raya ni dah nak puasa balik. Macam tu. Orang Arab masuk ni, kita hari ni dah 15 Rajab tau. Dah 15 Rajab. Dah nak masuk Syaban. Nah, orang Arab masuk Rajab dah terbayang Ramadan. Kita kat sini belum Rajab dah terbayang Syawal, lagi jauh. Lagi jauh daripada orang Arab tu. Jadi persediaan ni awal betul. Sebelum bulan 1 lagi dia dah tanya dah, baju tahun ni kalau apa semua dah tanya dah. Jadi tanda-tanda akhir zaman, rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukannya orang makin ramai dalam rumah. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Pangkat makin tinggi, akal makin rendah. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Pendapatan makin meningkat, ketenteraman jiwa semakin kurang. Kualiti ilmu semakin tinggi, kualiti emosi semakin rendah. Jumlah manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Makin banyak teman dunia maya, teman sejati makin tak ada. Minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin kurang. Mikrofon semakin banyak. Orang makin tak dengar. Stop dah berisik. Stop dah. Ya Allahu Akbar. Kena pula. Oh tu tak payah. Oh tak payah pakai tu. Oh okey. Cubaan. Okey, seorang-seorang. Wah, macam sidang akhbar pula. Seorang-seorang. Satu TV3, satu RTM. Minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin kurang. Pakai jam tangan mahal, tapi makin tak tepat waktu. Ilmu semakin tinggi, tapi makin tak ada adab. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Itu tanda-tanda akhir zaman. Kita dah nampak dah. Dan yang paling banyak yang pernah Nabi sebut, Nabi Muhammad pernah sebut apa? Urusan umum diberikan kepada mereka yang bodoh. Oh, tu Nabi sebut tu. Urusan umum. Itu yang kita heran. Ada setengah, ada negara mana dah, jawatan menteri itu bagi ke orang yang tak reti apa. Negeri mana saya tak nak sebut, takut sensitif. Bukan Malaysia okey. Kan? Yelah, belum pegang jawatan bolehlah cakap kan. Dah pegang baru tahu kan. Macam itulah. Nah, tapi itulah dia. Maka kita ni dalam bekerja, integriti, kejujuran ni penting. Kejujuran ni penting. Kita kena jaga. Dalam kita berkhidmat sebagai penyawak awam, kita kena jaga. Kita cakap kita berintegriti. Ingat ni, integriti bukan isu rasuah semata-mata. Tapi masyarakat di Malaysia, kita kena timah hakikat. Masyarakat di Malaysia, dia gemar buat dalam bahasa orang Kinarut tu disebut sebagai generalization. Macam tu. Macam tu. Bahasa orang Kinarut tu. Dia gemar pukul rata. Contoh, seorang terima rasuah, memang geng-geng PJA macam tu. Contoh. Dia akan pukul rata. Seorang staf JPJ kena tangkap. Kau tak tahu kerja PJ memang dah lama macam tu. Tengok. Dia pukul rata. Sedangkan dalam seguni beras tentu ada antahnya. Tapi tak sahlah kita hukum nak buang seguni beras tu. Ramai lagi yang baik-baik, yang jujur-jujur tu ada di dalamnya. Itu sebab kena jaga adab dan akhlak kita. Kata Imam Malik, kalau nak berjaya di dunia dan di akhirat, kita kena ada 4 perkara.
4 perkara. Yang pertama, kenderaan yang tangkas. Yang kedua, rumah yang lapang. Yang ketiga, pakaian yang cantik. Dan yang keempatnya, pelita yang menerangi. Saya ulang. 4 perkara kata Imam Malik yang kita kena ada untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Pertama, kenderaan yang tangkas. Apa maksud kenderaan tangkas tu? Bukan kenderaan rasmi PGA, bukan. Kereta kebal, bukan. Tapi maksud kenderaan yang tangkas adalah akal fikiran yang cerdas. Dulu-dulu dia banyak cakap berkias. Maknanya akal fikiran cerdas tu akal kita. Akal ni yang bawa kita ke mana ni? Nampak tak? Yang kedua, rumah yang lapang. Bukan rumah bungalow. Banglo, bukan. Bukan rumah banglo. Bukan apartmen, bukan apa. Tapi maksud rumah yang lapang adalah kesabaran yang tinggi. Macam nak jaga perkep kan? Kan? Kena sabar je. Banyak kan? Suami sibuk bertugas. Itulah yang perlu disedarkan kepada orang perempuan. Jangan syak yang bukan-bukan pada suami. Ni lagi tinggi jawatan perkep, lagi besar syaknya. Kan? Bila suami tak balik seminggu 2 di dalam kawasan di perbatasan, jangan-jangan ayat jangan-jangan tu. Hati-hati ya Puan Rosnah. Macam tu lah, tak contoh. Kan? Sepatutnya doakan yang baik-baik, sangka baik. Suami aku ni tak call-call, tentu tengah beribadah. Macam tu. Ni tak call, ni mesti call orang lain. Jangan macam tu. Jadi kesabaran yang tinggi, rumah yang lapang. Pakaian yang cantik maksudnya apa? Akhlak yang baik, perangai yang baik, perilaku yang baik. Itu dia. Dan bila sebut pelita yang menerangi, ilmu pengetahuan yang tinggi. Kena belajar. Nak membezakan kita dengan orang lain, ilmu. Bak kata orang Negeri Sembilan, cantik taluk, pantai landai, tambik perahu, tepi kuala. Biarlah burukkan yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kena belajar. Ya? Kain songket, benang sutera, lilit sebalit, buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kena belajar. Itu ilmu. Walaupun kita ni jadi PGA kan dalam ni, pun ilmu. Diajar tentang ni, macam mana cara memegang senjata, menguruskan senjata macam mana, menembak macam mana, apa macam mana. Kan? Macam mana kalau dalam keadaan musuh ada macam mana. Bagaimana keadaan kita duduk kat sana, apakah protokol-protokol yang kita kena jaga, apakah SOP yang kita kena jaga. Oh, banyak. Tak perlulah saya huraikan di sini. Saya masa jadi pengarah undang dulu nak jaga pok kuasa yang 80 orang tu pening kepala. Bayanglah nak menjaga 1000 orang kat sini. Pening kepala. Ya. Jadi macam-macam lah. Semuanya ada ilmu yang perlu kita pelajari. Dan begitu juga ada kata-kata seorang ahli falsafah, dia kata kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Contohlah katalah saya dengan Tuan Abdul Rani dan juga Tuan ACP Toipi ni, kita kami bertiga duduk minum sama-sama. Kami duduk sama-sama minum. Tiba-tiba lalu satu anak dara dekat tepi tempat kita minum. Elok menunduk sambil dia sebut, tumpang lalu bang, dia kata. Terangkat kopiah ni. Langsung saya tanya, Tuan, anak siapa tu? Dia kata. Kenapa tanya anak siapa? Sebab adab, sopan. Nampak tak? Akhlak. Itu sebab tadi. Tapi cubalah, ada satu kereta lalu dekat tempat kita minum. Dia berhenti, dia tin, dia horn.
Kuat betul. Tin 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 tin. Lepas tu kita siapa pula ni? Lepas tu dia keluar, "Woi," dia tu. "Dia main woi dekat saya." Dengan Tuan Abdul Rani dia tanya, "Woi," dia tu. "Apa hal?" Tanya. "Tahu tak rumah SSC Tuan Abdul Rani ni kat mana?" Yang dia tanya ni Tuan SSC Abdul Rani. Maka pada ketika itu silap-silap jawab, "Tak tahulah, pergi tanya orang lain." Sebab apa? Bila orang tidak berakhlak, ada kalanya tidak layak untuk dilayan dengan baik juga kadang-kadang. Itu sebab kadang-kadang kena jaga adab. Bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Tengok hari ni. Adab nampak. Bagi saya minum nampak. Air siap dengan alas. Ini baru adab. Orang perempuan pun nak bagi suami pun mesti macam ni. Cawan siap dengan alas. Baru betul. Abang minum bang, jadi suami pun sambut pegang piring ni. Makasihlah banyak. Nampak? Ini adab ni. Walaupun pasangannya tak kena, tapi saya terimalah. Macam dah tak ada cawan lah kat sini macam tu kan. Kan? Jadi cara dia adab tu kan. Terima kasihlah banyak. Nampak cara dia tu, nampak cara dia. Nampak? Kena macam tu. Orang tua-tua dulu kepantangan dia bawa keluar bagi tetamu, tak ada ni. Tak ada alas ni. Memang orang tua-tua dulu marah betul. Silap-silap dia baling macam miskin sangat dia kata. Wahal memang miskin pun. Maksud miskin tu miskin adab. Jangan main-main orang dulu macam tu. Lagi satu, jangan makan selagi mana orang tua ni tak makan dulu. Ayahnya, makanlah, tunggu apa lagi? Wah, dia tunggu dia zap, dia pun makan. Tak. Makan abah. Abah ni makan, zap, baru semua makan. Baru betul. Nampak adab. Orang perempuan pun nampak suami balik, adab. Suami penat bekerja di perbatasan. Kan? Suami yang balik daripada PGA ni, kalau kerja PGA ni kan, jaranglah muka tak penat balik. Memang kalau dia tak penat pun dia akan buat muka penat balik. Assalamualaikum. Terus, abang dah balik. Abang duduk dulu bang. Sekejap saya buatkan air. Abang nak kopi, tea, omi. Macam tu. Baru hilang penat dia. Ini suami balik muka penat. Balik buat muka penat. Balik muka nak. Baik, tak payah balik. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Iya. Kita kena jaga ni. Saya selalu kena tegur ni. Orang perempuan ni memang kena tegur. Bukan orang sini lah. Per cap ni semua okey. Dia tak pasal tempat lain. Kan? Isi polis insyaAllah tak ada masalah. Saya sebenarnya boleh tahu dia per cap ke tidak. Saya boleh tahu. Sebab biasanya baju tak bertukar pada dulu sekarang. Memang itulah baju per cap kan. Itulah corak dia. Cubalah cadangan baju baru. Jadi kita ni dalam berintegriti, apa kita kena jaga? Pertama, jujur, jangan tipu. Jangan tipu klaim. Jangan tipu overtime. Jangan tipu mileage. Overtime dan mileage tidak menambah pendapatan. Dia hanya nak cover sebahagian saja daripada kos yang kita dah keluarkan. Betul tak? Itulah dia kerja. Untuk makluman semua, jangan sedih tau kalau saya cakap. Kerja dekat ni PGA buat. Suami kerja PGA takkan kaya. Saya nak tengok reaksi orang perempuan. Takkan kaya kerja dengan PGA ni. Nak tengok. Ada yang cakap, yelah betul lah tu, tak payahlah cakap kan. Tak. Bukan sebab duit tau. Bukan sebab duit semata-mata. Tapi maksud saya nak cakap, kenapa takkan kaya? Sebab kekayaan itu sendiri subjektif. Berapa baru kaya tu cakap? Kita tengok orang tu kan, yang nama-nama besar yang kena saman tu sampai 200 juta.
271 juta ganti rugi, songlap duit berapa ratus juta, bilion apa semua. Tuan-tuan ingat pada dia orang banyak ke? Tak banyak kat dia orang tu. Okey je. Nampak? Contohlah katalah hari ni Tuan SSC Abdul Rani kata, saya hari ni rasa seronok sangat Samsul Debat datang. Jadi dengan ini saya umumkan kepada semua yang hadir. Ni contoh tak, kau jangan minta tu, ni contoh je. Kepada semua yang hadir, para pegawai yang duduk kat depan ni sampailah belakang sana. Dengan ni saya umumkan semua orang kita akan bank in kan dalam duit dalam bank masing-masing sebanyak RM200,000 setiap seorang. Contoh contoh. Jangan excited sangat, ni contoh je. Saya nak tanyalah tuan. Tuan, yang baju putih 200,000 dah kaya ke belum? Belum, nampak? Belum. So macam mana nak cakap kaya? Tapi kalau bagi ambil tak? Ambil. Cuba tanya Puan Rosnah, 200,000 dah kaya ke belum? Belum. Pada orang perempuan memang saya jangkakan takkan kaya 200,000. Memang sebab kekayaan itu sendiri subjektif. Ada orang dalam bank 1 juta, yang seorang tu 10 juta garuk kepala lagi. Kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta. Tak rasa nak bunuh ke orang tu? Dia cakap. Dia kata dalam bank tinggal 10 juta. Tak marah ke kita dengar? Sebab apa dia cakap yang tu? Sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta, dia rasa susah sangat. Itulah bandingan ni manusia ni. Rupa-rupanya saya nak letakkan setting ni dalam bab integriti. Kita tipu duit, niat kita nak kaya, takkan kaya. Kita tipu RM2,000, RM2,300, takkan kaya. Ada orang tu sanggup lepaskan orang demi masa jaga sekatan jalan tu, lepaskan orang makan duit sikit RM20-30, tak kaya dengan tu. Dosanya besar kan? Itu belum cerita lagi yang jaga sempadan ni. Ada agensi tertentu yang jaga sempadan ni, saya tak nak sebut dia. Ambil jumlah duit yang tertentu, kemudian terlepas orang tu. Bukan dia je terlepas, benda-benda haram yang tak patut buat masuk dalam negara kita pun lepas masuk. Jangan kira duit keuntungan yang dapat tu, tapi natijah kerosakan yang berlaku dalam negara sebab kompromi pintu masuk negara menyebabkan berlaku apa? Yang tu ditanggung sepanjang hayat sebenarnya. Sampai dalam kubur nanggung lagi benda tu. Ya tuan-tuan. Ni disahkan oleh orang dekat dalam agensi tu. Saya tak nak sebut agensi mana, walaupun kita boleh agak-agak agensi apa. Satu pasport berapa nilaiannya? Ada tuan-tuan, ada. Tak cerita. Tapi bila kita kompromi benda-benda macam tu, kita ingat tak apalah, setakat cerita $100-200. Tetapi kesan kerosakan, benda-benda yang merosakkan bawa masuk dalam negara kita, kedaulatan negara kita, maka tak berbaloi tuan-tuan. Jadi pesan saya, jangan kejar kaya. Jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan senang. Bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Jujur pertama. Kedua, jaga amanah. Apa yang patut buat, apa patut jangan buat, jangan kita buat. Patut kerja buat ini, buatlah. Patut jangan buat, jangan kita buat. Ni tak, yang tak patut buat tu juga yang kita buat. Ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain, jangan saling menjatuhkan. Jangan. Kadang-kadang agensi kita ni, puncanya ada orang tertentu ditangkap, dan macam-macam agensi lah kan, yang kita dengar dekat dalam berita tu, yang kena tangkap dengan SPRM, kena soal siasat, kena ambil tindakan. Puncanya percaya cakap saya, bukan daripada luar, daripada dalam organisasi itu sendiri. Dia seronok tengok orang lain jatuh, biarkan dia, biar dia rasakan. Dia tak tahu bila jatuh bukan jatuh seorang tu je, satu organisasi runtuh sama. Kau hilang respect. Tu sebab saya pernah bagi talk di Putrajaya, di KPDN KK, KPDN HCP. Kan dia tukar-tukar, kejap KK, kejap HCP, lantak menteri mana jaga ni, nukar je kerjanya. Kan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna,
Kan? Masa tu saya bagi tajuk dia apa? Bicara integriti, noktah bertindih apabila kain terlondeh. Tu tajuk dia. Kenapa cerita kain terlondeh? Memang tajuknya macam dah lucu lah kan, tapi contohnya analogi, katalah ni kaki kita, buku lali. Kan saya tahu ni tangan, saya tahu sebelum semua orang cakap, saya tahu ni tangan. Ni analogi, katalah di buku lali ada satu ruam, titik merah ni, makin lama makin besar, kalau makin besar, kita kena selesaikan sendiri cepat. Ada staf kita buat perangai, rasa-rasa tak boleh ke, buang cepat, jangan simpan, itu je. Ada nampak macam pattern, macam kejap cuti tak nak kerja, berhentikan je, jangan layan. Benda ni akan menyusahkan, jadi virus untuk semua orang. Jangan cakap saya. So bila dah ruam, settlekan cepat. Bila ada masalah, ruam ni kita biarkan sampai pada third party, orang yang ketiga. Apa dia? Doktor pakar, nama dia SPRM. Bila dia masuk, dia tak usik ruam ni je, dia londehkan kain tu, semua nampak. Habis semua department dia kacau. Ada satu organisasi, saya tak nak sebut organisasi mana, siap panggil saya untuk bagi motivasi pada staf dia, tapi agensi penguatkuasaan lah, saya tak nak sebut mana, dekat satu daerah tertentu, di negeri tertentu, minta bagi motivasi sebab semua dah down. Tiap-tiap minggu SPRM masuk pejabat dia, staf-staf semua nak pencen, macam dah tak nak kerja dah, sebab dia rasa tertekan. Asyik kena tanya, asyik kena ni, seolah-olah dipersoalkan, seolah-olah mencari salah dia. Kerja pun dah jadi tak seronok. Benda ni berlaku berpunca daripada orang dalam, bukan orang luar. Patut tangkap kaki, habis dengan tangan-tangan, habis bahagian kewangan, habis HR, habis semua dia cari salah. Yang tu yang kita tak nak. Jaga hubungan. Dalam hubungan, pertama, jangan tamak, kongsi tak apa. Faham orang perempuan? Tak, dia faham lain, setuju lain. Saya tanya, faham ke tidak? Faham. Setuju tak? Tak, tak. Tak, maksudnya jangan tamak, kongsi tak apa. Tu maksudnya kita jangan tamak. Sedekah tak apa, bantu orang tak apa. Jangan sangka buruk. Ingat tak saya ajar tadi? Sabar, jangan sangka buruk. Belajar macam tu. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham? Faham? Okay. Jangan tamak, itu nombor satu. Kedua, jangan sombong. Jangan sombong. Tak ada apa pun kita ni bekerja dengan baik, tak usah nak belagak-belagak dengan orang. Itu juga asas keruntuhan satu organisasi. Belagak, sombong, tak usah. Tak ke mana pun. Tak ke mana pun. Oh, dia tu pangkat nombor satu tu. Ya ke? Jangan main-main. Pangkat tinggi. Tiba-tiba nampak kat masjid tu kat tepi tiang. Apa pasal tu? Dah pencen. Termasuk Samsul Debat. Samsul Debat dulu pengarah, sekarang dah dekat pesara. Tunjuk dekat hotel dapat 10%. Saya dulu legal advisor, pengarah undang-undang dulu. Sampai masa pencen. Nampak tak? Pencen awal. Kenapa saya pencen? Sebab dah tak tahu dah. Jadi pengarah ke ceramah part time? Tak tahu dah. Sudah jadi pengarah pula part time tu, saya bersara tu. Sambil bersara pilihan. Option. Okay. Jadi sampai masa nak belagak sampai bila? Roshamno berlakon jadi hero. Sampai masa jadi bapak dah. Jadi gangster pun macam tak teraya, nampak kan? Marah abang Roshamno bila saya cakap tu. Kau balon aku dan ceramah ya? Tak ada. Tak. Watak tu disesuaikan dengan usia dah. Betul tak? Samsul Debat berapa lama? Orang, Samsul Debat lah, ambil gambar lah, berapa lama? Semalam pun salah ada orang tu. Ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang kan? Tak salah. Adi Putra kan? Saya kata bukan. Saya tak adalah terbawa-bawa sangat, tapi bila masuk bilik air tu, tang mana yang sama tu kan? Tak adalah. Tapi betul, jangan sombong. Tak ke mana pun kita. Penyanyi itu suara sedap, tiba-tiba masuk Gegar Vaganza, dia dah tak boleh nyanyi lagu dia sendiri. Dia cakap apa? Nampak? Jangan sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai.
Hasad, dengki. Jadi jangan dengki-dengki, tak usah. Dengki ni samalah ertinya kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Jangan. Dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat bos tu. Dengan ni dia beli kereta baru, tak mana dicuri duit tu. La ilaha illallah. Jangan dengki. Kemudian seterusnya apa yang kena ada? Jaga hubungan ni. Lepas tu jaga apa? Seterusnya percaya pada hikmah. Aku kerja rajin-rajin ni adalah benda baik Tuhan nak bagi ke aku. Aku kerja elok-elok ni adalah benda baik Tuhan nak bagi aku. Apa dia? Keberkatan. Percaya pada hikmah. Percaya di sebalik apa yang kita buat ada hikmahnya. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup mempercayai hikmah, selautan garam terasa tawar. Percaya pada hikmah. Aku kerja macam mana pun situ kat aku, prebet je lah. Aku kat sini corporal je lah, tak naik-naik bakat aku. Tak, sabar. Yakin pada rezeki. Kan? Rezeki ni ada 3 hakikat rezeki. Pertama, punca rezeki Tuhan tentukan. Kedua, kadar berapa banyak pun Tuhan tentukan. Dan yang ketiga, bila dapat rezeki pun Tuhan tentukan. Macam sekarang kan, rasa panas di dalam ni. Kita yakin kipas akan terasa dekat kita kalau kena cara dia. Tak, kita kena yakin. Kita kena yakin. Bila dah mula rasa panas, berpeluh kan, kita buat signal macam tu kan, kita jangan merungut. Sebab rezeki Allah tu tak pernah salah alamat. Saya bagi tahu aja ni. Biasa-biasanya kalau kita cakap tu makbul, macam tu lah. Macam tu lah. Macam malam tadi kan saya cakap pasal lauk kan, saya kata nak seafood, dapat seafood malam tadi. Tapi sekarang ni saya tak sebut lagi lah, saya baru sebut kipas je baru. Contoh. Okay. Kemudian apa? Kemudian bertanggungjawab. Jangan gemar salahkan orang. Jangan gemar salah orang. Bila kita bekerja, integritinya apa? Bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Jangan gemar menyalahkan orang lain. Jangan, tak baik macam tu. Ada je. Ni kenapa ni? Bukan salah saya tuan, ini dia. Patut ni kerja dia. Tak, ni kerja dia. Tak, kita kena tanggungjawab. Ini salah saya tuan, mungkin salah saya lah sebab saya tak sepatutnya begini. Jadi tuan, apa patut saya buat sekarang? Senang. Ni gemar salahkan orang, betul tak kan? Contoh lah. Maka kita jangan salahkan orang. Macam cerita bangau bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Orang perempuan, kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Orang lelaki, kenapa rumput panjang sangat? Kebau lembu tak makan. Okey, kenapa kebau lembu tak makan orang perempuan? Oh, perut dia sakit. Orang lelaki, kenapa perut dia sakit? Dia makan nasi mentah. Okey, kenapa nasi itu mentah orang perempuan? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun. Orang perempuan, kenapa hujan turun? Kata panggil. Orang lelaki, kenapa kata panggil? Tak nak makan. Okey. Jadi Tuan SSC Abdul Rani kena berbangga lah. Sebab mereka hafal lagi lagu tu. Saya saja cuba tadi beria menjawabnya. Lepas ni apa gitu kan. Tak adalah. Tapi dalam kita tu menunjukkan betapa kita gemar menyalahkan orang. Binatang ni cakap dia ni cakap dia ni cakap dia ni. Akhirnya satu binatang yang paling gentleman, iaitu ular. Waktu tanya pada ular, kenapa kau nak makan katak? Ular menjawab sambil merenung tepat kepada mata yang bertanya, memang makanan aku, memang makanan aku, memang makanan aku. Dan ada lagi audio suara dia hujung tu yang dia dipadam oleh Jabatan Arkib Negara. Dia kata apa? So what? Dia kata. Dia tanya kenapa? Sebab dah memang bila bertanggungjawab senang. Jangan kita, kan saya dah kata, bila kita minta Allah makbulkan. Mak bosah tu kipeh tu kan. Terima kasih lah banyak-banyak. Alhamdulillah.
Aduh, hai. Mahal kipas ni. Sebab power betul lah. Oh, terima kasih lah banyak. Allahu Akbar, susah ya kan. Saya tadi bagi contoh, saya tak sangka pula kan, macam tu ayat dia kan. Jadi bertanggungjawab. Seterusnya apa? Respon positif. Kita kena positif dengan apa juga yang berlaku. Bila ada arahan-arahan tertentu daripada bos, ini tanggungjawab, aku kena buat. Jangan, alah bos ni tak faham ke, kita nak ni. Jangan. Itu bukan attitude kita sebagai orang yang berintegriti. Dan yang terakhir sekali, ikhlas dalam bekerja. Apa maksud ikhlas? Buat sesuatu tidak mengharapkan balasan daripada manusia. Yang kita harapkan ganjaran daripada Tuhan. Manusia ni, barang siapa berbuat sesuatu mengharapkan ganjaran manusia, dia akan kecewa. Orang perempuan berapa kali kecewa dengan suami? Sebab mengharap pada manusia. Suami pun manusia. Dia terlupa ataupun mungkin ada kekurangan tertentu. Kenapa mengharap pada manusia? Berharap pada Tuhan. Iya. Orang lelaki pun mengharap kesempurnaan wanita. Tak ada. Tetapi walaupun suami tidak sempurna, isteri tidak sempurna, tapi salinglah, bak kata orang Kinarut tu, reciprocal process. Proses saling lengkap melengkapi. Macam tu lah. Iya. Saya banyak dapat aduan tentang suami isteri tak bahagia dan sebagainya. Sebenarnya nak bahagia dalam rumah tangga, nak bahagia dalam kehidupan, nak bahagia dalam bekerja, kena tanam dalam diri ini, aku kena banyak memberi daripada menerima. InsyaAllah kita akan bahagia. Banyak beri. Orang perempuan, bagi je, barulah bahagia. Contoh paling senang kan, dalam bilik. Saya selalu dapat aduan orang lelaki menderita. Kalau dia nak sesuatu tu macam minta sedekah. Dah tinggal satu. Macam minta sedekah orang lelaki. Tengah-tengah malam dalam gelap tu. Orang perempuan pula. Jangan tau. Jangan ambil ringan. Iya. Ramai sangat orang lelaki dah datang balik. Kau tukar bateri. Oh. Macam minta sedekah. Jangan tau. Orang lelaki, kalau orang perempuan menyempurnakan kehendak suami dapat pahala, apatah lagi melempah lagi pahalanya kalau belum minta dah bagi. Faham? Penatlah melayan aduan macam tu. Kadang-kadang suami itu buat mohon elok dah, adalah dengan segala hormat yang merujuk pada perkara tersebut di atas. Saya dengan ini memohon satu segmen bersamamu, mulai jam 9 malam sehingga sebelum jam 11.30 malam. Besarlah harapan kami sekiranya pihak puan dapat memberikan jawapan segera. Jangan ditolak permohonan ini, kerana seandainya ditolak boleh mendatangkan malapetaka dan huru-hara dalam keluarga. Sil jawapan segera pada pihak puan sangatlah dihargai. Yang benar suamimu. Kau tahu dia minat apa kat situ? Akan dipertimbangkan. Kau hajar betul. Dia ingat dia power sangat tu. Orang perempuan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah saja-saja kau cari belakang unta. Suami kalau balik rumah, suami kata, abang malam ni tak boleh balik awal, malam ni abang lewat sikit, abang ada kerja kat luar, insyaAllah kalau balik pun mungkin dalam pukul 12 macam tu, tengah malam. Isteri pun jawab, abang jangan lambat sangat tau, malam ni
Ha? Batal operasi malam tu. Contoh iya. 4 rahsia nak bahagia dalam rumah tangga. 4S. 1, solat sama-sama. Kedua, tidur sama-sama. Ketiga, makan sama-sama. Keempat, jalan sama-sama. Pertama, solat sama-sama. Sembahyang sama-sama lah. Sembahyang sama-sama. Jemaah. Kedua, tidur sama-sama. Kadang dah tua-tua tu, pergi tidur luar, menyemak je, dia halaunya untuk tidur luar. Dah lah tak ada tilam. Antartika je tidur. Selimut tak ada. Taikkan ihram balik umrah tu, selubung putih. Yang bini nak terkencing pukul 3 pagi. Ya Allah, jenazah siapa? Ya Allah, macam jenazah rupanya. Kan, tidur sama-sama. Ingat orang perempuan tidur sebelah suami mesti menghadap. Muka mesti menghadap. Faham? Kalau membelakangkan suami, berdosa, derhaka. Tahu? Sebab kalau membelakangkan suami, alah, melainkan permintaan khas daripada suami. Kau tolonglah pusing. Aku tak boleh tidur tengok muka kau. Macam mana nak tidur, rambut kembang, bedak sejuk penuh. Suami baru nak astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ingat lembaga manalah tidur sebelah aku ni. Kan? Tidur menghadap suami tau. Iya. Yang ketiga, makan sama-sama. Ya. Kita tak tahu, bila kita makan sama-sama, anak minta lauk, kita cubit letak dalam pinggan anak, dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Isi minta, bang, nak sikit sayur tu bang, suapkan. Abang, bukan abang malu lah dengan anak. Malu apa? Biarlah anak tahu, you kan isteri I. Yelah. Dia pun suap, ngap. Anak, yo. Anak tak nak tengok. Yang keempat, jalan sama-sama. Anak dah tidur, tutup tingkap, tutup pintu, kunci pintu rumah, naik motor round, naik motosikal daripada Kenarut sampai KK, sambil nyanyi tu, jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Isteri kau akan, tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Sampai kat satu roundabout, tayar bocor. Suami marah, kau lah berat lebih muatan. Isi mengabang lah, tak cek angin betul-betul. Turun, tolak motor. Sampai masuk dalam camp. Masuk sampai, yang bini ni kejap-kejap buka helmet. Kejap-kejap buka tudung. Kiri kanan pegang jalan. Jiran-jiran ni nampak semua tutup tingkap, tutup pintu, takut. Esok tu kawan tanya, Mat, malam tadi kau ke bawa motor tu, tolak motor tu, aku. Kenapa? Tayar bocor. Kau hati-hati, Mat. Kenapa? Aku tengok ada lembaga ikut kau malam tadi. Itu bukan lembaga, tu bini aku, dia kata. Itulah dia. Banyak akan memberi daripada menerima. InsyaAllah kita akan bahagia. Kemudian, dalam berintegriti ni kita kena cepat. Kerja kita kena tangkas, kena hebat, jangan lambat-lambat. Ambil tindakan segera. Macam tu. Itu baru namanya integriti. Yang baik-baik itu adalah integriti. Sebab Nabi Muhammad SAW pernah sebut, Allah sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan, dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Mana buat betul-betul, cepat dan betul. Itu dia kan. Buat cepat. Kedua, kena hadir. Jangan kita ponteng. Kalau ponteng, yang rugi adalah kita. Yang ketiga, jangan cakap je, aku nak menjadi pekerja yang baik, aku nak jadi pekerja yang rajin. Jangan sebut saja. Mesti dibuat, mesti dilaksanakan. Ramai orang boleh cakap, tapi dia tak buat. Cakap tak serupa bikin, bikin tak serupa cakap. Cakap-cakap tapi tak bikin-bikin. Saya ulang balik. Cakap tak serupa bikin, bikin tak serupa cakap. Cakap-cakap tapi tak bikin-bikin. So, kena buat. Okey?
Kemudian seterusnya apa kena ada? Mantapkan pengetahuan kita, belajar. Sentiasa improve. Kalau ada peluang sambung belajar, sambung belajar. Kalau ada peluang belajar, study online pun sambung belajar, buat. Demi untuk mantapkan ilmu yang ada dalam diri kita ni, kita belajar. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Dia akan bantu kerjaya kita jadi lebih baik sebenarnya. Betul. Sekarang ni ada banyak kemudahan nak sambung belajar. Belajar online, belajar hujung minggu, ada. Jangan buang masa. Kadang-kadang yang nak sambung belajar ni tak payah belajar pun, dia bagi assignment aja. Ada sekarang. Bagi assignment kita buat. Tiba-tiba pop, dah habis 3-4 tahun, dah diploma. Sambung lagi, dah ada degree, ijazah. Boleh bantu pula kenaikan pangkat. Alhamdulillah. Nampak? Jangan kita limitkan diri kita pada tahap tertentu saja. Kemudian profesional. Apa maksud profesional? Jangan campur aduk peribadi dengan tugas kita. Tugas kena laksanakan dengan sebaik mungkin. Kalau ada masalah keluarga, tolong selesaikan. Jangan biarkan. Sebab masalah keluarga yang tidak selesai akan mengganggu pemikiran kita, menyebabkan kita tidak boleh bekerja dengan tenang. Di Malaysia, keluarga bahagia merupakan asas kepada integriti. 5 teras. Dan dalam pelan integriti nasional, termasuklah yang keempat itu adalah membina keluarga bahagia. Sebab bila keluarga bahagia, insya-Allah dia tak ada isu. Itu sebab saya kata tadi, banyakkan memberi pada meminta. Maksudnya, orang perempuan contoh, jangan nak minta-minta aja, memberi. InsyaAllah suami akan bagi tanpa kita minta. Macam tu juga suami, memberi, maka dia akan dapat tanpa dia minta. Penting. Seterusnya apa kena ada? Organize, susun atur strategi dalam menyiapkan kerja-kerja kita. Mana yang nak buat dulu, mana buat kemudian, mana yang utama, mana yang kerja-kerja emergency kena siapkan. Kita tahu strategi dia. Orang yang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Dan seterusnya, perbetulkan niat kita. Inna a'malu bin niat. Nabi pernah sebut, tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Yang ada cuma niat dan jihad. Maksudnya apa? Niat yang baik itu pun bukan senang nak buat. Dan begitu juga perjuangan untuk melaksanakan apa yang kita niatkan bukan satu perkara yang senang. Nak ubah diri kita, kita kena tutup dah. Orang ni menuduh kadang orang beruniform, terutamanya polis, pasukan beruniform ni rasuah. Itu adalah tuduhan yang melulu. Sedangkan terlalu sikit sahaja yang terbabit dengan isu-isu semasa ni, sedangkan masih ramai lagi yang masih menjaga integriti dan nilai peribadi. Itu sebab peranan kita tak boleh nak ubah orang lain, kita tak boleh tunjuk orang lain, tapi kita boleh ubah diri kita. Ubahlah diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dalam hidup kita, saya pesan tadi, jangan sibuk nak kerja kaya, tapi kejarlah bahagia. Dan nak dapat bahagia ni senang je. Carilah rezeki yang berkat. Cari keberkatan rezeki. 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Okey, umuman. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Faham, umuman? Faham ke tak? Faham, bagus. Dah ada perubahan. Maknanya, kalau rezeki sikit kita rasa cukup, kalau banyak boleh sedekah bantu orang lain. Tu dia. Tapi kalau orang yang tak berkat rezeki dia, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas, umpama minum selautan air tapi dahaganya tak pernah hilang. Kedua, tanda keberkatan rezeki, rumah tangga bahagia. Balik rumah rasa tenang, balik rumah rasa gembira, bercinta sepanjang masa. Assalamualaikum wahai isteriku. Balik rumah, sayang, abang masaklah. Isteri tu, sayang tahu kan, abang ni takkan tenteram jiwa kalau tak nampak wajah isteri abang. Abang, kau tak nak geli-geli lah. Kau happy ke tak cakap? Happy kan? Suami balik romantik,
Suami balik menyanyi, indah sungguh panorama. Isteri nyaut, bagai pulau ni warna anak ulala. Jadi lagu tu bahagia betul. Suami balik, sayang, tolong bancuh air kopi kita minum sesama. Abang ada bawa balik kuih ni, kita boleh minum sama. Bukan semua suami balik bawa kuih minum petang, betul tak? Abang bawa balik kuih apa ini bang? Hari ni abang bawa balik kuih lambang kasih sayang kita. Kuih apa tu? Kuih couple. Kuih couple? Mana tu kuih couple? Cuba tengok. Kuih cakoi. Cakoi kan couple tu macam ni kan? Bahagia rasa kan? Ataupun suaminya balik, nampak isteri dengan basuh pinggan, dia pun cakap, sayang, pergi masuk dalam bilik. Kenapa bang? Tak apa, biar abang sambung. Suami dengan pakai uniform ni sambung basuh pinggan dengan ada nama ni SCP Toypi. Bayangan sambung basuh pinggan. Saya nak tanya perempuan, suka tak suami macam tu? Suka ke tidak? Walaupun tulas sekali dalam 365 hari, dia rasa happy sangat. Ataupun suami balik, sayang, nah ambil ni voucher spa muslimah ni. Kenapa bang? Hari Sabtu ni pergi, boleh cuci rambut, boleh masaj, boleh pedicure, manicure. Bang, habis anak-anak kita abang jaga. Ya Allah bang, susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking aja, kau bayarlah sendiri. Wang asamnya jantan dia kan. Ingatkan dia lah, dia nak tolong bayar. Tak adalah abang nak bayar dah. Oh ya ke bang? Happy tak? Macam tu. Rumah tangga bahagia. Ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia. Itu pun tanda berkat rezeki. Anak berjaya dalam pelajaran, anak berjaya dalam karier dia, anak berjaya dalam kehidupan dia, anak berjaya sebagai manusia. Kadang-kadang seorang ibu boleh menitis air mata tengok, ya Allah bang, anak kita tiba-tiba dah konvo, ya Allah. Suami pun cakap, kau bawa bertenang, ini konvo tadika ni, bukannya sekarang tadika pun konvo menyampah aku kan. Lepas tu apa? Lepas tu yang keempatnya, dalam masyarakat, dalam tempat kerja, kita senang dengan orang dan orang senang dengan kita. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Kelima, apabila kita mudah melaksanakan perintah Allah, itu juga tanda keberkatan rezeki. Kita mudah nak solat, mudah nak mengaji, mudah nak sedekah, mudah nak tolong orang, mudah buat benda baik. Keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi, ada je orang datang, itu pun tanda keberkatan rezeki. Tapi itu tak termasuk yang tin shopping. Itu tak termasuk. Tu kau yang order, faham? Maknanya orang datang, kita jamu makan, kita hidang kuih ke apa, tu berkat. Dan yang ketujuh, apabila kita doa-doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kehidupan yang sementara ini, Nabi Muhammad ada sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Itulah nilai kekayaan sebenarnya. Tak usah cari kaya. Tapi Nabi juga sebut, cari rezeki yang halal. Bekerja betul-betul. Jangan ambil duit haram. Bekerja betul-betul, insya-Allah itu cukup buat kamu. Tu Nabi janji tu. Dan Nabi juga cakap, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dan kalau kita nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Jaga organisasi kita ni sama-sama. Jalan jauh, kalau kita jalan laju, mungkin kita boleh pergi mana-mana, tapi tak tahu ke mana yang kita pergi. Tapi bila berjalan sama-sama, insya-Allah jauh yang boleh kita capai, insya-Allah. Dan hidup kita ni antara B dan D, birth and death, kelahiran dan kematian. B dan D, birth and death, kelahiran, kematian. Antara B dan D ada satu huruf di tengah, iaitu C. Kita ada choice hidup yang macam mana kita nak jalani. Kalau kita pilih hidup berintegriti, insya-Allah tenanglah hidup kita. Tapi kalau kita pilih untuk hidup songsang, nak hidup dengan melawan arus, hidup kita dengan melanggar segala peraturan yang Allah Ta'ala dan Rasulullah tetapkan,
percaya cakap saya, kita tidak akan tenang, kita tidak akan bahagia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, cukuplah sekadar itu. Saya boleh faham tanda-tanda yang diberikan. Signal diberikan tu sangat jelas. Beralih-alih tempat duduk, kejap lurus kaki, kejap bersilang, kejap ini. Saya faham. Sambil tumbuk-tumbuk lutut tu saya faham sangat dah tu. Kan? Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan sekalian, bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua, walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menyebut hari ini, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu saja daripada saya.